takeaway key takeaway ataupun rumusan dalam webinar begini, saya rasa ada beberapa yang penting lah. Pertama, kita kena tengok balik apa naratif dia. Sebab di sekolah kita ini naratif itu berbeza dalam PDPR. Murid kita different pocket of student, different issue, different age, different subject, different kematangan digital. Perkara yang kedua ialah pemimpin instructional mesti membuat keputusan berdasarkan data. Data is very important at this moment. Kalau saya kata murid mana tak boleh ikut, you boleh bagi nombor dia. Murid mana tak dapat ikut, apakah tindakan dia? Must be based on data. Kelas mana tak buat PBD? Guru mana yang tidak gunakan kaedah-kaedah terkini? Kita mesti berambil tindakan berdasarkan data. It's very challenging lah kalau untuk pemimpin. Kedua, kita kena pastikan isu equity. Ini ialah saya lebih tekankan kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah nanti. Kita kemungkinan besar kena ada program-program khas untuk mereka supaya mereka yang ketinggalan pembelajaran itu boleh bersama-sama lah. Dan perkara yang terakhir ialah saya sebut tentang naratif itu, yang 6 perkara dalam itu. Jadi bila melaksanakan semua ini pasti akan ada kita panggil kemerosotan dalam prestasi. Bila kita bergerak itu tiba-tiba akan kita masuk dalam lekuk. Kita panggil lekuk pelaksanaan. So saya tahu bahawa sekolah itu tak mudah lah, tak adalah benda ni akan jalan dengan lancar. You will have the implementation deep. Jadi apa yang saya cadangkan untuk sekolah ialah PGP ini perlulah menjadi lead learner lah. Dialah yang kena memimpin pembelajaran itu. Dia sendiri kena belajar banyak benda sebelum dia mengajar dan memimpin guru-guru lain. Dan sekolah ini sekarang, pemimpin instructional ini bukan lagi tanggungjawab SLT. Dia sudah menjadi tanggungjawab bersama, iaitu MLT. Sebab tu Ellinger pun kata, now we don't talk about instructional leadership, school leaders as the hero. It's about shared leadership. How we going to share the instructional leadership itu. Ketiga ialah kita kena bangunkan lebih ramai MLT. Lebih ramai lagi guru. Kompetensi itu, ini peluang yang baik. Bila orang kata masa perang, masa pandemik, inilah masa yang paling baik untuk bangunkan tenaga pengajar kita. Kompetensi kita. Dan kita juga kena faham konteks sekolah lah. Different school, different data, different issue. Jadi sebagai terakhir saya bagi 4 peringatan untuk pengetua lah. Ini peringatan saya sebagai ini dan saya ambil juga daripada UNICEF. Pertama, PDPR perlu merapatkan jurang akses untuk murid yang tercicir. Saya rayu kepada tuan-puan, kenal pastilah murid yang tercicir itu. Cubalah fikirkan bagaimana nak rapatkan jurang akses itu. Kedua, PDPR perlu tumpukan kepada pembelajaran murid, bukan saja murid masuk saja. Whether students are really learning or not. Itu yang patut jadi fokus utama. Perkara ketiga ialah sediakan, macam negara kita ada plan pemulihan, sekolah juga sediakan plan pemulihan untuk pembelajaran yang hilang sebaik sahaja sekolah dibuka kembali. So every school must have a recovery plan untuk berdepan bila murid kembali lagi. Dan kemudian selalu tengok tingkah laku murid, outcome murid, sama ada pembelajaran berlaku ke tidak. So dengan itu saya akhiri slot. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada JPN Sabah dan Encik Salim sendiri sebagai moderator untuk sesi yang bagi saya amat dekat dengan diri saya sebab saya pun pernah dikhidmat di Sabah untuk masa yang lama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Peranan dia ialah bukan hanya memastikan PDP berjalan, tetapi memastikan PDP itu membawa impak yang positif kepada murid. Kalau PDP saja berjalan tanpa impak yang positif, PDP itu tidak berjaya meninggalkan impak yang positif kepada murid, kita gagal memainkan peranan sebagai pemimpin instructional. So, pemimpin instructional is not about just making sure teaching and learning happen, but you have to ensure that the teaching and learning have some positive impact towards the students. Silakan, itu perkara yang sangat penting. Dan perkara yang kedua ialah tentang quality PDP. Kita sekarang tidak lagi menggunakan kaedah pedagogi yang antik ataupun klasik. Sekarang kita perlu fikirkan
pedagogi yang berbentuk contemporary. Ini yang mungkin saya nak ceritakan nanti ya. Dan bila kita sebut tentang ibu bapa, bagaimana ibu bapa boleh wujudkan home educative environment. Home educative environment itu bukan maksudnya sediakan peranti dan meja kerusi saja, tetapi home educative environment itu merujuk kepada sama ada suasana di rumah itu menyokong tak pembelajaran. Adakah ibu bapa berbincang tentang pelajaran dengan anak? Adakah ibu bapa memberi sedikit sokongan dan bantuan untuk anak-anak menyiapkan tugasan? Adakah ibu bapa berbincang tentang isu-isu semasa bersama dengan anak? Okey, adakah? Jadi ini merupakan the home educative environment yang perlu kita ambil maklum ya. So, kita sekarang ini kena fikirkan bagaimana sukarelawan dalam kelas dalam PIBK. Bagaimana kita dapat sukarelawan dalam kelas itu dari ibu bapa? Hanya ibu bapa tak datang ke sekolah, tapi kita minta sukarelawan itu bantu dari rumah. Ya, itu merupakan cabaran yang kita hadapi sekarang. So, perkara yang kedua yang saya rasa pemimpin instruksional itu perlu mainkan peranan. Tadi yang saya sebut ialah dia ada beberapa persoalan yang dia kena jawab. Dia kena tengok what is a new narrative. The second part yang saya nak tekankan ialah pemimpin instruksional ini perlu menjadi effective decision maker pada masa PDPR ini. Membuat keputusan lebih-lebih berasaskan data. Tiap-tiap sekolah data berbeza dan pengetua dan guru besar perlu memahami konteks sekolah masing-masing. Saya tahu mungkin Sabah dah biasa dengan ini. Satu Malaysia sekarang menggunakan sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itu SPDPR. Okey, ini saya rasa SIP Plus, SIC Plus juga dapat akses maklumat ini, termasuk pemimpin sekolah. Saya dimaklumkan pengetua dan PK ya. Mereka boleh juga akses data ini dan boleh lihat banyak maklumat lah, berapa murid hadir, berapa murid tak hadir, PPD dibuat ke tidak, kelas mana ada problem. Okey, dia sebenarnya boleh gunakan sistem ini. Tapi saya juga suka tunjukkan satu sistem yang saya agak suka, yang agak detail sedikit, yang saya nampak di Johor lah, iaitu penggunaan dashboard di Johor. Saya tunjukkan saja screenshot dia ya. Misalnya D5, dalam D5 kita boleh masuk dan kemudian kita pergi ke bahagian guru. Selepas itu kita pergi ke bahagian portal JPN, tuan-tuan boleh masuk dan kemudian pergi ke gerbang pembelajaran digital. Ini Johor yang giving you a contoh Johor. Dan bila tuan-tuan buka data itu, bukalah dashboard di atas itu. Bila buka dashboard itu, the next thing you can see ialah all the data. Data peringkat kebangsaan, apa pendekatan PDPR, bilangan penggunaan, bilangan murid, every maklumat is there. Bukan sahaja maklumat-maklumat seperti PDPR, PBD, PBD offline, dan juga tentang isu-isu dan juga tentang keberkesanan pelaksanaan PDPR. Sistem seperti ini juga boleh memberikan maklumat tentang apa? Data PDPR ikut satu negeri, ya, kaedah yang guru gunakan, sejauh mana kaedah-kaedah PBD yang di PBD yang digunakan. Okey, dan juga mereka dapat lihat juga ikut PPD masing-masing. Okey, boleh ikut negeri. This is Johor ya. Ikut Johor, pendekatan yang digunakan, isu-isu yang terdapat, boleh juga dilihat mengikut PPD, boleh juga dilihat mengikut sekolah. So, such system will be very good untuk pengetua dan guru besar membuat keputusan. Mereka perlu kenal pasti pocket of the student. Pocket maksudnya kumpulan-kumpulan sasaran murid yang sebenarnya missing education, yang sebenarnya tidak dapat bersama. Sebab kajian mengatakan, especially murid-murid sekolah rendah, kalau dia miss lesson for a long time, dia punya kesan dia lebih mudarat berbanding dengan yang dewasa. Jadi kita kena betul-betul cepat-cepat ambil tindakan sekiranya kita dapati ada murid-murid is missing the lesson due to the school closure. Jadi perkara ini ialah perlu diambil maklum oleh pengetua dan guru besar, sebab
kumpulan-kumpulan ini akan menjadi satu kumpulan yang penuh cabaran nanti bila tuan-puan buka sekolah, kita buka sekolah lagi sekali. So how we identify perkara ini lebih awal dan kita mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya supaya golongan yang dipanggil the lost generation itu kita kena bantu mereka. Itu yang saya ingin tekankan di sinilah ya. Ini saya tunjuk data ni sebuah sekolah ya. So each school, bila I buka kebanyakan sekolah, data itu berbeza-beza. Yang online dalam 40-50%, ya, offline lebih kurang 20%, 20 to some school macam sekolah ini dekat-dekat 40% tiada PDPR. Contohnya, okey, saya tak nak sebut nama sekolah lah, tapi ini keadaan begini mungkin lebih kritikal lagi di Sabah dan beberapa tempat, terutamanya kawasan-kawasan yang pedalaman ya, ataupun luar bandar yang pelajar-pelajar. Jadi we have to understand the data and kita kena ada different approach ya, strategi, different solution kepada kumpulan yang berbeza-beza. The moral of the story ialah pelajar itu tidak boleh ketinggalan pelajaran untuk jangka masa yang panjang. Itu yang kita perlu ambil maklum ya. Jadi perkara ketiga yang saya suka highlightkan tentang peranan pemimpin instruksional ialah menangani isu equity. Equity itu ialah kesaksasamaan, kesaksamaan lah ya. Okey, kalau kita lihat this is the situation di sekolah ya. Kita ada isu di mana sekolah ini, ada sekolah tiada kematangan digital. Maksudnya the school itu the usage of digital sebelum ini pun sangat rendah. Bukan saja kalangan pelajar, kalangan ibu bapa, kalangan guru-guru juga. Okey, ada juga sekolah itu sekolah yang tiada langsung ya. Ada sekolah kematangan yang agak rendah, sangat sedikit saja diguna. Okey, murid-murid juga tidak gunakan analog phone, they use normal phone saja. Dia boleh tengok TV saja, radio saja ya. Dan ada juga kematangan digital yang sederhana. Dan satu lagi ialah kematangan digital yang agak tinggi. So, kalau kita ada 4 kategori murid, ubatnya juga berbeza lah, pendekatan pun berbeza. Bagi mereka yang tiada kematangan digital, tetapi kalau kita nampak elektrik pun tidak stabil. I was working in Sabah before, pandai. Jadi saya tahu juga selalu ada bekalan elektrik terputus. Masa saya kerja di Tawau lah, I don't know now situasi sama ke tidak. Elektrik terputus, jadi siaran TV juga tidak stabil. Kadang-kadang pelajar ini hanya menggunakan telefon asas saja. Dalam keadaan ini, the only approach ialah kita bagi bahan bercetak. Okey, kita bagi buku teks atau kita boleh manfaatkan SMS untuk menghubungi dengan pelajar. Atau kita ada one stop center atau satu center tertentu untuk kita kutip bahan-bahan pelajar. Ataupun kalau kita ada refurbish komputer-komputer lama yang boleh dimuat naik bahan-bahan PDPR, bahan-bahan yang dibangunkan oleh cikgu, kita boleh muat naik dan kita boleh berikan komputer. Ini berlaku di beberapa negara, di Malaysia pun berlaku juga. Bagi mereka murid yang tak ada internet access, tetapi mereka dapat komputer yang old computer refurbished yang telah dimuat naik bahan-bahan dia. So that is one group. So tuan-puan tengok di mana kategori tuan-puan ya. Manakala yang rendah itu, kematangan digital yang rendah, mereka elektrik stabil, telefon ada analog, tapi mereka tak ada banyak kemahiran menggunakan digital. Ini juga banyak sekolah, ya. Dan di sinilah kita sebenarnya boleh masih gunakan program TV, kita ada TV Didik, Astro Tutor, dan kita juga boleh banyak berinteraksi melalui mobile learning. Ya. Mobile learning iaitu melalui telefon. Kebanyakan guru menggunakan mobile learning, ya, terutamanya WhatsApp dan juga Telegram. Ya. Manakala kita juga ada kumpulan yang kematangan digital yang sederhana. Di sini ada capaian internet, mereka ada peranti dan ada sedikit literasi digital, tetapi mereka tidak ada pengalaman menggunakannya. So kumpulan ini kita kena go slow lah. Kita boleh kongsi rakaman video, kita boleh hantar tugasan melalui offline, kita juga boleh berinteraksi antara guru murid melalui Skype ke ataupun WhatsApp, media sosial, video conferencing dengan seorang murid lah, one to one.
Ini a bit better. Jadi sekolah gitu, mungkin satu sekolah ada 4 ini tau. Dia tak ada sekolah A di sini, sekolah B di sini. Kalau ada juga begitu. Ada sekolah yang sama, ada 4 kategori ini. So you don't have one best decision untuk settle the pembelajaran. Kalau tuan-puan laki dan memang kita bernasib baik, kita akan ada satu sekolah yang kematangan digital yang tinggi. Ya, di sini di mana capaian internet, jalur broadband, kelajuan internet, akses kepada peranti digital. Macam ada sekolah-sekolah semua murid 100% ada peranti, ya, alumni belikan dia, PIBG belikan mereka, ada state government juga sediakan, ya. Ada pengalaman juga mereka guna di bilik darjah. Such group itu tak ada masalah. Mereka bolehlah belajar secara pembelajaran secara maya, ya, interaksi murid pun boleh secara maya, secara real. Jadi saya harap tuan-puan dapat lihat gambaran ini, walaupun dia tulisan dia agak kecil, tapi take note bahawa satu keputusan, kita punya keputusan kadang-kala kepada different pocket of students. Itu yang mungkin tuan-puan perlu ambil perhatian lah. Jadi bila disebut tentang equity, kita ada murid-murid di senario 1. Senario 1, sebelum saya tunjukkan senario 1, ada murid-murid tertentu, ada digital ke, tak ada digital ke, dia punya konsep akademik itu sangat tinggi. Dia masuk sekolah mana pun dia punya motivasi nak belajar itu sangat tinggi. Ada pula murid tak ada motivasi nak belajar. So ada murid yang tinggi dan rendah dari segi konsep akademik. Ada murid masuk online penuh terlibat. They are self-directed. Some of them not like that. Manakala ada di rumah pula suasana pembelajaran yang agak baik. Ada rumah yang suasana pembelajaran yang kurang begitu memberansangkan. So dalam keadaan ini, murid-murid kita akan dipoketkan, diasingkan ke dalam 4 kategori juga. Sama macam tadi. Ada kumpulan mereka yang senario 1, dia punya konsep tinggi, tapi di rumah tak ada suasana. Rumah tak ada kemudahan. This is another group. Another group ialah baguslah. Akademik pun, konsep akademik pun tinggi, suasana di rumah pun baik. Manakala kita ada kumpulan 3, suasana di rumah pun tak baik, dia punya motivasi kendiri pun tak ada. Dan ada setengah murid, suasana di rumah tu baik, tapi ibu bapa bekerja dan sebagainya, dia macam tak ada motivasi nak belajar. Pagi buka, saya dengar cerita seorang pengetua beritahu, dia tidur, dia main, dia bagi data, dia main apa? Telefon sampai lewat malam. Kemudian yang masuk Google Meet ialah ibu dia. Dia tanya mana anak? Anak sedang tidur. Dia tidur pukul 2, pukul 3 sebab main apa? Game dalam data. Ini ialah murid-murid di mana suasana di rumah ada tetapi motivasi belajar tak ada. So the issue will be the issue of equity. So budak-budak ini bila balik ke sekolah, dia akan balik 4 kumpulan murid yang berbeza. Bagi saya yang paling membimbangkan ialah senario 3 dan senario 4. Similar like just now, that kumpulan yang tiada kematangan digital atau kematangan digital yang rendah. Dan kumpulan yang saya rasa senario 3. Ini equity ini sangat penting. Kesaksamaan. Kalau tidak, this group is going to be a big risk untuk sekolah-sekolah untuk betulkan mereka. Dan dia mungkin ambil beberapa tahun untuk betulkan mereka. Ini saya based on some of the readings I am giving you lah, sama pendapatannya. Baik, jadi perkara yang ketiga yang saya nak tekankan ialah sebab saya ada lagi 30 minit saja, pemimpin instruksional itu memahami naratif baharu dalam pedagogi. So bila disebut pedagogi, kita perlu faham pedagogi ialah pedagogi yang berkesan ialah pedagogi yang ada positive impact on students, sama seperti pemimpin instruksional. Dan kita ada 3 perkara yang sangat penting bila disebut sebagai pedagogi. Pertama, kurikulum itu. Sekarang kita tak boleh run fully the national curriculum di peringkat dalam PDPR sebab masa screen time dan sebagainya, data kadang-kadang kita tak bolehlah cover the whole syllabus. Faham tak? Jadi kita kena beri keutamaan. Pengurusan kelas. Kadang-kadang cikgu buka GM, budak itu tak nak buka kamera. Habis itu dipanggil budak berapa kali pun tak jawab. How you going to manage classroom? Ya, dan juga apakah kaedah-kaedah yang sesuai yang boleh kita gunakan? There's a lot of research done. What is the best method to get students engaged in the classroom? Jadi ini adalah perkara yang kita perlu tengok balik. I'm not going to lecture in detail,
tetapi saya nak highlightkan isu-isu ini untuk pengetahuan dan bagi kesedaran lah kepada mereka yang bersama dengan saya sekarang. Dan bila kita tengok, saya dapati ada 3 jenis pedagogi. The word pedia itu ialah kanak-kanak. Gogi, ogi, ago itu ialah berarti guide. So pedagogi ialah panduan untuk kanak-kanak. Jadi kita sebenarnya ada 3 bentuk pedagogi. Yang berbentuk antik itu ada, okay? Yang berbentuk klasik pun ada, yang berbentuk contemporary pun ada. So benda-benda ini berbeza sekarang. Jadi sekarang ini tanpa kita dipaksa, kita secara rela hati sudah bergerak dari klasik ke contemporary. Kita sudah bergerak ke pedagogi yang berbentuk contemporary. Pedagogi norma baru. So, apa itu pedagogi norma baru? Ruang. Ruang dia tak sama. Kita bukan lagi belajar dalam ruang bilik darjah. Virtual space is the ruang. Rumah is the ruang untuk mereka belajar. Apa yang berlaku di persekitaran rumah itulah tempat dia belajar. Penyampaian tidak ada lagi face to face. Kita perlu berinteraksi macam sekarang secara online. Format, cara penyampaian, penjadualan kelas berbeza sekarang. Okey, peranan guru dan murid berbeza. Interaksi pun sudah berbeza. Alat-alat komunikasi yang kita gunakan pun berbeza. Sejauh mana kita laksanakan kurikulum pun mungkin berbeza. Are we going to go through linear model, non-linear model, kan, modular style? Banyak perkara yang sebenarnya berubah. Saya tak nak, jadi antik ini ialah benda lama yang kita kena buang sudah. Manakala dalam klasik itu ada benda-benda yang masih boleh kita simpan. Antik buang dia bilang deh. Contemporary ialah apa yang patut kita create. Klasik ambil apa yang sikit-sikit. The new pedagogical method. Jadi di sinilah saya rasa paling penting kita ada 3 benda yang ini saya akan lebih tekankan tentang contemporary ya. Contemporary kalau is a bit wordy sangat, tapi saya akan terangkan yang contemporary ya. Jadi ruang fizikal berubah, penyampaian bukan linear, kita lebih fleksibel dari segi format, dari segi struktur. Kita kadang-kadang sekolah itu buat GM 3 jam, lagi 3 jam dia dalam GC. Ada murid dapat GC dan juga bahan dalam bentuk teks, bahan yang dihantar ke rumah. Jadi we follow different struktur. Okey, kita juga fokus apakah topik-topik yang kena diberikan keutamaan. Okey, peranan guru pun sudah semakin dengan murid pun semakin cair, become more liquidate sekarang. Ya, dulu peranan kita agak spesifik, sekarang peranan sudah berubah. Dan kita sekarang lebih kepada alat-alat komunikasi ya, akses terbuka lah, bukan macam dulu ya. Komunikasi itu comes through the school only. Dan kurikulum pun ada sekolah-sekolah yang buat kurikulum yang responsif. Contohnya mereka minta murid masak di rumah dan videokan. Minta murid buat kebun di rumah. They also do benda-benda seperti nak keep the student in the school kan, untuk galakkan mereka datang. Jadi mereka fikirkan aktiviti-aktiviti. Macam anak saya sendiri membuat lawatan ke Bali secara virtual. Pandai? Dan dia sebenarnya membuat tarian di depan komputer. Dia sebenarnya masak makanan di tarian pendek lah di Bali itu. Dia juga buat masakan-masakan Indonesia. Dia juga buat ukiran buah. Semua dia buat. Dia seolah-olah di rumah tapi sudah travel ke Bali. Macam mana pula kurikulum yang sekarang lebih responsif, core curriculum yang lebih responsif dan very personalized. Ini pun perlu dipikirkan supaya we keep the student fully motivated, engaged in the school. Ini perkara yang mungkin dipikirkan. Jadi saya nak bagi ke bahagian terakhir saya lah. Bahagian terakhir saya, I will take around 10-15 minutes untuk cerita ini. Then I'll open for questions. Ini mungkin panjang sedikit lah. So, peranan pemimpin instruksional. Ada beberapa naratif baru. Di IAB sekarang, jadi bila ini saya tadi dah cerita dah, mungkin skop dia kita limitedkan, dia mungkin tak dapat baca. Kurikulum kita perkenalkan kurikulum yang lebih mudah dulu, baru full kurikulum. Dia punya class space pun kita pastikan semua orang ikut masa yang sama. Okey, bukannya maksudnya kita lajukan untuk murid tertentu. We go by the class space. Mungkin lama-lama barulah self pace.
speed pun kita berubah, coverage pun kita boleh ubah. Jadi di UNESCO ini mereka cadangkan pengetua perlu buat sedikit balancing. Awal-awal apa cara kita punya cara nak laksanakan kurikulum, dan bila PDPR kita, sistem kita semakin mantap, macam mana kita perkenalkan, ya. So I have to skip this because it's a bit too small, tapi saya lebih suka tunjuk kerangka ini, ya. Ini ialah kerangka yang kami IAB bina baru-baru ini untuk mendepani COVID lah. Kita bukan pakai Challenger saja, kita bina our own framework. So dalam framework ini kami memberi perhatian kepada 5 perkara. So saya daripada 3 soalan tadi, tuan-puan bolehlah memberi perhatian kepada 5 perkara yang mungkin tuan-puan boleh memberi perhatian sebagai pemimpin instruksional. Perkara pertama, persekitaran yang positif. So bila disebut tentang persekitaran yang positif, perkara yang paling utama bagi saya, walaupun ada banyak di sana, saya nak memberikan 2-3 saja yang saya rasa penting dalam PDPR, iaitu social and emotional stability, ya. Murid ini kadang-kala lama depan skrin, pandai dia tak dapat keluar bermain, dia kadang-kadang tinggal di rumah yang kecil, dia tak boleh keluar, pandai, dan kadang-kala mereka juga ada masalah-masalah lain, ya. Jadi the role of the school to create the iklim itu sangat penting. Bila saya sebut iklim, ini bererti macam kita pegang remote control. Macam saya pegang remote control. Jadi bila saya sejukkan bilik ini, remote control ini, memang saya kena pakai kod. Saya rasa sejuk. Saya mungkin kena keluar ke tandas lebih kerap. Bila saya panaskan bilik ini, saya mungkin kena buka kod saya. Saya kena buka tingkap sebab panas. Bererti tingkah laku saya diubah oleh panas dan sejuknya bilik. Dan bilik itu panas ke sejuk kerana remote yang dipegang oleh saya. Jadi kalau seorang pengetua itu adalah pemimpin instruksional, dia nak jaga iklim sekolah, iklim itu dia ada remote. Remote itu di tangan pengetua. Kalau kita nak pastikan cikgu buat sesuatu, remote itu di tangan cikgu, pengetua. Kalau you nak panaskan, dia boleh ubah tingkah laku. Kalau pengetua kata saya nak PBD begini, inilah cara kita laksanakan. Memang guru kita akan ikut, dia akan akut dan ikut, because the climate of the school is decided by the principal, the cuaca of the sekolah. Sama jugalah kalau kita tengok pagi-pagi bila sekolah dulu masa bersemuka, kita tunggu di pagar, semua cikgu datang awal sebab orang dah faham climate itu. Pandai, semua cikgu tu masuk kelas bila loceng berbunyi sebab that culture been set, the iklim, so not culture, the climate is being set. Jadi membentuk climate itu sangat penting lah. Dan satu climate yang sangat penting yang perlu diberi penekanan sekarang ialah sokongan kepada murid, terutama murid-murid yang tercicir itu yang saya sebut. There must be a few teachers need to be assigned, okay, untuk mendekati murid-murid yang tercicir. Kalau tidak, murid-murid tercicir bila kembali ke sekolah, they going to become a big burden to the school. Dan juga dari segi persekitaran dia ialah dari segi kemudahan digital dan fizikal. So ada murid tak ada kemudahan itu, dan bagaimana kita dapat bantu, ya. So we see a lot of schools, especially di Penang lah, saya tidak tahu di Sabah, banyak sekolah juga mendapat komputer lama daripada syarikat-syarikat, dan sekolah refurbish dan tambah bahan-bahan dan berikan kepada mereka, so at least they can do it offline. Dan ada juga sekolah membelikan data untuk mereka. I know that some schools PIBG belikan iPad untuk murid-murid tertentu, at least an iPad lah, ya. Dan juga ada yang memberikan phone lama kan juga kepada pelajar. Jadi itu kalau mampu lah. Kalau tidak mampu, kita kena berikan bahan berbentuk bercetak, ya. Ada kalanya letak dalam guard house pun orang tak ambil. Jadi kadang-kadang kita kena pergi ke rumah. Habis itu kerja yang dia siap pun dia tak nak hantar. Jadi kita kena pergi juga kutip. Jadi saya rasa the sacrifice that teachers makes at this time is very valuable lah kan. Jadi bukan people say we are not front. I consider we are frontliners lah. We are frontliners lah sebab pandemik ini sebenarnya ada hikmah tau. Dia sebenarnya kuatkan kita punya barisan guru. Kalau dulu kita suruh guru buat online tak mau buat. Suruh guru buat bahan digital tak nak buat. Sekarang berlumba-lumba orang buat. Webinar tak nak masuk. Sekarang berlumba-lumba masuk webinar. Jadi artinya
kita nak kata pandemik ni buruk pun tak adalah, dia ada hikmah juga di sebalik itu ya. Dan perkara yang kedua yang saya nak beri tekanan ialah how the lesson should be conducted ya. Bila cikgu buat PDPR sama seperti lesson yang kita buat dalam bersemuka, perlu memberi perhatian kepada konsep backward design lah. Okey, backward design artinya biasanya bila kita buat satu lesson, kita tentukan apa objective lesson. Yang itu kita boleh tengok dalam DSKP. Kemudian kita tengok apa evidence pentaksiran yang kita buat. Dan ketiga ialah apakah aktiviti pembelajaran yang kita ingin sampaikan. Tetapi kebanyakan cikgu bila dia plan lesson, dia plan objektif dulu dan dia plan aktiviti, baru dia plan pentaksiran. Dalam konsep backward design ini, perkara yang perlu diberi perhatian ialah objektif itu. Objektif itu senanglah. Memang ada standard pembelajaran, ada standard prestasi dalam DSKP. Perkara yang kedua yang cikgu kena fikirkan ialah untuk tiap-tiap standard ini, apakah pentaksiran yang kita akan buat? Apakah evidence yang kita akan nampak bahawa murid sudah kuasai? Itu soalan kedua yang perlu kita tanya. Selepas itu barulah ditanya soalan ketiga, apakah aktiviti yang saya nak buat agar murid boleh ditaksir dan murid boleh mencapai objektif. So, we have to change the way our approach kan. In the school, we always follow the method objective, activity, baru pentaksiran. Actually, objective, how are we going to get the evidence of pentaksiran, and then only we go to the activity pembelajaran. So, itu konsep backward design begins dan sebagainya. Ini ialah kemahiran reka bentuk ya. Tuan-puan mungkin dalam sekolah TS mungkin pernah dengar ini. Inilah merupakan perhatian yang kita perlu berikan sekiranya kita bercakap pasal kefahaman melalui reka bentuk ya. Okey, saya pergi kepada aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, pentaksiran pembelajaran. Ini juga satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam PDPR. Saya rasa kita ada banyak cara boleh buat pentaksiran. Kita boleh minta murid screenshot, dia boleh tulis dalam kertas, dia boleh screenshot hantar dalam mobile, dia boleh tulis dan bagi juga hantar ke center-center tertentu kalau tak ada peranti. Mereka juga boleh muat naik dalam GC kita, all the assignments, you boleh bagi grade dan sebagainya. You boleh juga soal jawab dalam kelas. Pandai. Ada banyak cara sebenarnya strategi-strategi pentaksiran bilik darjah. Dan ada banyak evidence yang sebenarnya boleh dikutip pada masa ini. Kadang-kadang pelajar itu membuat video, okay, eksperimen-eksperimen yang kita minta dia buat dan dia muat naik dalam Telegram. Itu pun merupakan evidence-evidence yang boleh digunakan. Evidence dia tak semestinya evidence dalam bentuk hard copy ya. Digital evidence also is accepted. Ya, itu merupakan perkara yang penting. Dan saya ingin nak tekankan tentang pelbagai data yang sekolah adalah. Kita tahulah these are many data that cikgu boleh ambil untuk pentaksiran. Tapi apa yang saya nak beri penekanan kepada tuan-puan ialah berkaitan dengan keperluan membuat pemetaan PBD. Pemetaan PBD ini adalah satu perkara yang sekolah kurang buatlah saya rasa. Bukan semua, tapi saya rasa ada sekolah boleh ambil maklum dan boleh gunakan this particular strategy. So, bila disebut tentang pentaksiran, kita tahu pentaksiran kita ada tahap 1 sampai tahap 6. Dan kita juga ada tafsiran standard prestasi, standard kandungan, standard pembelajaran, pencapaian. Jadi, sebenarnya kita boleh buat satu bentuk pemetaan. So, how to do the pemetaan? Contohnya, ini boleh dibuat oleh peringkat panitia juga. Contohnya, dia letak ini subjek perakaunan. Dia letak tahap 1 sampai tahap 6 contohnya. Okey, tiap-tiap tahap dia tuliskan apa standard prestasi itu. Kemudian dia tuliskan di sebelah itu apa standard kandungan dan apakah standard pembelajaran yang berkaitan dengan itu. Kemudian apa pencapaian pelajar dan bila dibuat evidence. Kalaulah satu pemetaan ini dibuat oleh panitia, benda ini akan disambut pula oleh guru-guru. Dan kalaulah pihak sekolah mewajibkan semua guru membina satu pemetaan seperti ini, perkara ini boleh dijajarkan sampai ke peringkat bawah. Jadi dengan cara begini, kita bolehlah tengok 2 kali kita ada pelaporan pentaksiran. Kali pertama kita boleh tengok, jadi kita sebenarnya ada satu bentuk yang standard. Kalau quarter year, 1 tahun ada 4 semester ke, tiap-tiap semester berapa evidence yang patut dia buat. Tahap kompetensi mana, tahap penguasaan mana yang paling diukur.
Ini contohnya pada pertengahan tahun. Budak ini dapat 4, tapi based on the TP yang khusus, tahap penguasaan yang khusus, mereka beri dia 5. Kemudian kita tengok pula hujung tahun, tengok pula dia punya TP khusus. Barulah kita buat pertimbangan profesional dan menentukan dia sama ada pergi ke tahap 5 ke tahap 6 ke ataupun sebagainya. Jadi nasihat yang saya mungkin boleh berikan kepada sekolah, pemetaan PBD ini ialah peringkat 1 dibuat oleh apa? Oleh sekolah dulu. Sekolah kena tentukan. Kita nak sampaikan kurikulum itu secara linear ke kurikulum mana yang patut disampaikan untuk PBD, PDPR, bilangan PBD yang kita nak buat untuk this quarter, okey, bilangan PBD yang khusus, yang umum ialah yang summative. Pandang apa kaedah-kaedah kita nak pantau dan selaras, itu ditentukan oleh pihak pengurusan. Ini disambut pula oleh panitia. So panitia pula akan membuat pemetaan pula. Kalau panitia itu ada 6 kelas, okey, 6 kelas punya pemetaan dia kena buat. Bilalah pentaksiran formatif, bilalah pentaksiran summatif, bilangan pentaksiran yang akan dibuat, bila kita akan buat pelaporan, bila kita akan buat moderasi, itu baru dibuat. Selepas itulah baru disambut oleh guru. Bila sampai ke peringkat guru, dia hanya laksanakan saja. Dan kita boleh monitor sama ada dia melaksanakan PBD seperti yang dirancangkan. Tapi kadang-kala keadaan itu terbalik ya, di mana guru itu kadang-kala dibiarkan bersendirian untuk menentukan how they should be doing the pemetaan PBD. They might not get a clear directive daripada ketua panitia, dan ketua panitia tak dapat clear the directive daripada pihak sekolah. Sebab itulah kadang-kala evidence antara tiap-tiap panitia itu berbeza-beza, dan kadang-kala ada kita tidak dapat monitor dan selaraskan pelaksanaan PBD itu. This is I'm just sharing to you how you can use a cascading method. The next ialah strategi pengajaran. So bila sebut strategi pengajaran, saya lebih suka kalau pada masa pandemik dan PDPR ini, kita gunakan strategi-strategi yang terbukti dari segi kajian. Kalau tuan-puan baca buku John Hattie, Mazzano ni, mereka ni bukan penulis, bukan pakar dalam strategi, mereka ini membuat meta-analisis. Mereka ambil kajian-kajian orang lain dan mereka membuat keputusan kaedah manakah yang lebih berkesan daripada kaedah lain. So mereka laporkan this meta-analysis. Contohnya beginilah, meta-analysis itu macam contohnya John Hattie membuat lebih kurang 800 analisis meta tau. Dia ambil 56,000 kajian. Dan guru-guru di negara-negara barat, apa yang mereka buat ialah mereka rujuk dia punya meta-analysis. Dan mereka akan pilih kaedah manakah yang paling baik. So kalau tuan-puan tengok gambar raja ini, kalau kurang daripada 3, dia adalah kaedah yang kesannya kecil. Kalau dia 3 hingga 6, kesan dia medium. Kalau lebih 6, kesan dia besar. We call that effect size lah. Jadi ini adalah satu kajian yang mereka buat dan selalunya mereka akan pilih kaedah-kaedah yang membawa kesan besar. Sebagai contoh, effect size lah, ya, effect size. Sebagai contoh, ini adalah macam lebih kurang 20-30 kaedah. Dan mereka sebenarnya dalam kaedah-kaedah ini ada yang impak tinggi, ada impak sederhana, impak rendah. Dan cikgu-cikgu selalu rujuk dalam internet dan sebagainya, which is a good kaedah. Dan mereka akan gunakan kaedah-kaedah itu dalam kelas. Sekarang kita boleh tengok apakah kaedah-kaedah yang lebih sesuai untuk digunakan dalam talian, dalam PDPR. Which kaedah yang membawa impak yang besar. So ini juga boleh dipikirkan. I'm just showing you the 30, but this is the dapatan lah. You might not able to see, it's a bit smaller. Okay, contohnya I just can give you 1 or 2 example lah. Contohnya dia kata bahawa concept mapping. Kalau kita ajar konsep mapping, dia punya kesan dia sangat tinggi. Ini konsep mapping ini banyak digunakan untuk biologi dan mata pelajaran sains. Itu contohnya. Jadi guru-guru di beberapa negara maju dan sebagainya, mereka bukan pilih kaedah begitu saja, mereka juga pilih kaedah yang terbukti keberkesanan dia dari segi kajian, dari segi meta-analisis. Mazzano pun telah memberikan kaedah-kaedah. Saya takkan nak baca semua kaedah. Dia kata 9 kaedah yang membawa kesan yang paling tinggi.
So kalau tuan-puan tengok yang nombor 1 itu pesan yang paling tinggi. Dalam pengurusan kelas pun ada kaedah-kaedah yang paling tinggi. So saya galakkan kalau boleh tuan-puan buku-buku ni ada dalam online juga. You can download free copies also, especially the classroom management dan juga yang ini. Tuan-puan baca dan tengok what the kaedah that research wise adalah efektif. So itu perkara yang mungkin boleh dipikirkan dari segi strategi ya, strategi. Yang kedua terakhir ialah pemantauan dan bimbingan instruksional. Dalam webinar yang sebelum ini saya banyak tekankan bahawa kalau kita nak bangunkan guru, cara yang paling baik, yang paling berkesan yang dikatakan dalam kajian juga ialah melalui PLC, iaitu Professional Learning Community. Okey, bila disebut Professional Learning Community, ramai yang bercakap Professional Learning Community ini lebih kepada nak buat lesson study ke, nak buat peer coaching. Betul, benda itu betul. Tapi yang lebih penting dalam PLC ialah adakah PLC itu, aktiviti yang kita buat itu membawa impak dari segi prestasi murid. Maksudnya kalau kita buat lesson study itu, adakah dia membawa kesan kepada pelajar itu? Itu perkara yang penting dan mengikut John Hattie, beliau katakan PLC itu adalah salah satu yang membawa collective teacher efficacy adalah salah satu effect size yang paling tinggi. Maksudnya, collective teacher efficacy ini adalah berkaitan dengan PLC lah. So the more teachers is number one influence, sampai 1.57 effect size dia. Dia melebihi warna biru. Artinya lagi banyak cikgu kolaboratif. Saya rasa pada masa pandemik ini budaya kolaboratif ini sangat menarik lah dalam kalangan guru. Cikgu banyak share YouTube, cikgu share lesson, cikgu buat online PLC, cikgu share materials, cikgu tengok contoh-contoh lesson. Tetapi kadang-kala kita tak boleh ambil sahaja bahan itu, kita kena duduk dan bincang dan kita kena sama-sama contribute dan sama-sama berbincang. The efficacy must be there among us untuk memastikan bahawa PLC itu membawa kesan yang baik. Jadi bila orang kata kami dah buat 5 kali PLC, saya sebenarnya nak ukur keberkesanan dia ialah dari segi prestasi pelajar. Bukan 5 kali cikgu tu buat. Jadi jangan ukur separuh jalan. PLC itu kalau hanya nak kira berapa mata kredit cikgu dapat, berapa banyak masa cikgu buat PLC, itu baru separuh jalan. Yang separuh jalan ialah dia punya impaknya. So kalau kita nak tengok impak itu, kalau ada impak, artinya the efficacy is very high. And research shows this is one of the powerful tool. Ya, jadi itu juga. Kalau tidak pun, tuan-puan boleh tengok standard 4. Janganlah tengok semua standard. Sekarang ni dalam pencerapan, Jemaah Nazir pun kata you boleh pilih standard-standard mana yang boleh you tengok kan. Okay, dan contohnya saya tengok standard 4.41, 4.6. Mungkin you nak tengok cikgu adakah dia buat kaedah kolaboratif ke tidak. Adakah cikgu tu menggunakan kemahiran menyoal. Adakah cikgu itu memupuk kemahiran membuat keputusan. Kita boleh fokus kepada perkara-perkara berikut. Dan kemudian kita boleh buat peer coaching. Guru-guru yang berpengalaman, peer coach guru-guru yang kurang dalam kemahiran-kemahiran itu. Perkara-perkara ini kita boleh buat. Sebab sekarang semua lesson kita ada rakaman. Jadi kita tak payah masuk kelas itu. Kita boleh tengok rakaman itu dan kemudian kita boleh bincang pakai video kritik. Dulu nak buat video kritik susah, orang tak nak buat rakaman. Sekarang your lesson itself rakaman. Macam lesson saya pun jadi, my webinar pun boleh jadi rakaman. Dan boleh juga kita buat perbincangan. How to improve our webinar further. Jadi perkara-perkara ini sangat penting dan tuan-puan boleh gunakan this Jim Knight's method, iaitu how to use peer coaching, instructional coaching. Kita bukan nak buat coaching pengurusan, kita nak lebih memberi tumpuan kepada instructional coaching. So, yang terakhir sekali sebelum saya berhenti, another 4 more minutes, okay, dan kemudian kita akan buka sedikit untuk soalan dan penglibatan keluarga dan komuniti lah. Itu sangat penting ya. Sebab keluarga tu sangat penting sebab masa PDPR ini kita tak boleh cover the hidden curriculum. Hidden curriculum itu macam disiplin, nilai-nilai sebab budak tak ada di sekolah. Jadi perkara ini hanya boleh dijayakan dengan kerjasama home lah. Okey, kerjasama dengan keluarga ya. Jadi suasana pembelajaran di rumah ramai yang anggap bererti
budak ada komputer ke, ada meja ke, ada kerusi. Saya lebih nak tuan-puan beri perhatian ke sebelah merah ini. Kalau tak ada komputer, tak ada kerusi pun, kalau yang merah tu ada, itu adalah suasana pembelajaran di rumah. Jangan fikirkan suasana pembelajaran itu dari segi kemudahan. Suasana pembelajaran di rumah ialah bertanya tentang aktiviti di sekolah. Bertanya tentang apa yang berlaku dalam PDPR. Ibu bapa bincang isu semasa. Ibu bapa bincang tentang kerja rumah. Ibu bapa sanggup bantu kerja rumah. Ibu bapa galakan anak-anak menyertai aktiviti core curriculum dalam talian. Semua yang saya cadangkan ini tak payah belanja tau. Nak beli komputer, nak beli buku memang kena belanja. I'm telling you, the parents can play an important role and create a home educative environment without spending any money. Sekolah itu kenalah latih ibu bapa macam mana dia boleh wujudkan home educative environment walaupun dia tak dapat sediakan komputer dan meja dan kursi atau bahan. Ibu bapa boleh juga membuat aktiviti-aktiviti which doesn't need any money. Ya, dan how kita sebenarnya berinteraksi dengan ibu bapa supaya mereka bersedia. Jadi saya rasa untuk itu kita kena letakkan matlamat lah. What is the matlamat yang kita nak buat permuafakatan dengan ibu bapa? Okay, keluarga-keluarga mana yang berpotensi kita kena kenal pasti. Not all the families berpotensi. Hubungi keluarga itu yang berpotensi. Pandai runding dengan keluarga itu. Buatlah sedikit perjanjian dengan keluarga itu. Dan you boleh monitor the students. Pandai. You boleh laksanakanlah aktiviti permuafakatan. You mungkin boleh bagi dalam phone itu contoh-contoh jawapan pada ibu bapa untuk ibu bapa semak kerja anak mereka. Okay. Dan terakhir sekali ialah kita boleh membuat penilaian sejauh mana permuafakatan itu. Your partner now is the parents. Jadi itulah perkara yang mungkin dipikirkan. Dan ini mungkin bukan semua cikgu yang boleh buat. Mungkin segelintir guru lah yang boleh ditugaskan untuk buat begitu. Sebab itulah saya kata pengagihan guru, staff model itu, staffing model itu kena dipikirkan oleh sekolah. Jadi saya rasa saya nak buka untuk sesi soal jawab. Saya tepat habis pukul 4. Encik